Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semua ya. Mudah-mudahan kalian pun sehat dan saya pun masih tetap diberi kesehatan. Terima kasih yang sudah mensupport channel Dewa 71, terima kasih banyak, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, di reaction kali ini gue akan membahas tentang, ini ada ceramah ya dari Malaysia yang sangat mengejutkan. Kita sama-sama belajar, simaklah. Sebab itu contoh kita bawa, mari contoh kunut masalah. Orang yang bermadhab dia sangat berlapang dada. Betul. Syafi'i melihat Hanafi tidak berkunut, itu ijtihad dalam mazhab Hanafi. Orang Syafi'i kata itu mazhab Hanafi, enggak apa-apa. Betul. Orang Hanafi dia tengok orang Syafi'i berkunut juga enggak apa-apa, itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, betul. Perbedaan mazhab adalah perkara yang baik dalam Islam. Orang Syafi'i sentuh laki perempuan yang halal nikah, batal air wudu. Orang Hanafi sentuh, tak batal air wudu. Kalau orang Hanafi bersentuhan tak batal air wudu, kita kata betul, mengikut mazhab Hanafi. Orang Hanafi tengok orang Syafi'i bersentuhan batal wudu, itu juga betul. Orang Wahabi mereka saja yang betul, yang lain semuanya salah. Nah, itulah. Bila bab kunut, dia kata siapa kunut bid'ah, masuk neraka. Mazhab Wahabi itu seperti itu. Jadi ini apa punya mazhab, tuan-tuan? Ini mazhab bukan mazhab yang mu'tabar, tuan-tuan. Ini mazhab tak ada undang-undang. Bahkan Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya mengatakan mazhab Wahabi ini yuaddi ila insyiqaq fil ummah al-islamiyah, membawa kepada perpecahan, perbalahan di kalangan umat Islam. Kita duduk di Malaysia, ada Hanafi dan ada Syafi'i. Ada kita bergaduh? Ada pernah kita rembat orang Hanafi di masjid Hanafi, ini Wahabi, tak ada kunut? Tak ada, tuan-tuan. Kita kata orang bersembahyang di masjid India, oh itu Hanafi. Orang Hanafi datang ke masjid kita pun dia tak tuduh kita sebagai bid'ah. Siapa yang menuduh bid'ah ni, tuan-tuan? Pak Wahab. Ini poin yang ramai orang tak jelas. Bukan tuan-tuan, hatta agamawan, ustaz-ustaz yang baru start, apa lagi tuan-tuan, tak faham masalah. Ya. Tak faham. Dia ingat kita ni anti Wahabi, kita ni tidak menghormati perbezaan pendapat. No, kita sangat menghormati perbezaan pendapat. Bahkan ikhtilafu ummati rahmatun, perbezaan pendapat itu satu rahmat. Contoh, kita di Malaysia, tuan-tuan ni kalau ikut mazhab Syafi'i, zakat pakai apa, tuan-tuan? Nak pakai berah, tuan-tuan. Di Malaysia juga memakai mazhab Syafi'i. Kalau bini 4, anak 40, sakit pinggang. Macam nak pikul berah. Berat, kes berat, tuan-tuan. Kes berat. Kemudian itu kita. Ni, Tok Amil. Mana nak letak berah? Yang berpikul-pikul orang bawa ni, tuan-tuan. Ada demam Tok Amil, tuan-tuan. Setahun sekali masuk ICU, tuan-tuan. Pikul begah. Dulu ya, kerana zuruf dulu. Zuruf sekarang ni, tuan-tuan, dah kurang sesuai. Dengan banyaknya tikus, kencing tikus pun boleh membunuh. Dia simpan dalam kontena. Masuk di tikus 2-3 ekor. Air kenduri lah, tuan-tuan. Dia kata mandi kita hari ni, kata dia. Habislah, tuan-tuan. Dia ceret sana, ceret sini, ceret sana, ceret sini. Orang makan pun jalan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, itulah yang disebut dalam enactment Majlis Agama, kalau pendapat qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dilaksanakan kerana darurah, ataupun orang Melayu kata darurat. Darurat, ya. Maka bolehlah berpindah pada qaul yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Kaul yang lemah, pendapat yang lemah tak boleh juga, baru pindah salah satu daripada mazhab yang 3. Cari 3 pendapat mazhab ni, mana satu yang boleh kita praktikkan dalam keadaan zuruf, suasana yang ada sekarang. Itu sebab kita zakat pakai apa? Pakai duit.
mengikut mazhab yang mengharuskan nilai qutil balad, nilai makanan asasi sesuatu negara. Kita Malaysia berah, tengok nilai berah tu macam mana. Jadi tuan-tuan, dengan adanya perbezaan mazhab begini, memberi kita jalan keluar, alternatif. Bukan nak balas tuan-tuan, tapi Wahabi dah, yang betul dia seorang, yang lain semua sesat, barat masuk neraka tuan-tuan. Cuba bayangkan orang tahlil pun dia kata masuk neraka. Orang kenduri arwah pun masuk neraka. Bau-bau ni Tan Sri SAM Salim mati, dia hantar banner, barang siapa hantar Fatihah pada SAM Salim menjadi kufur dan halal darah. Tengok ni apa punya banner ni tuan-tuan, sampai ke tahap ini tuan-tuan. Kita kata gaban habis tuan-tuan. Orang hantar surat Al-Fatihah, dia kata kufur dan halal darah. Tengok tuan-tuan. Ini ajaran bukan datang daripada mazhab yang baik tuan-tuan. Ini ajaran yang entah mana dunia dia mari tuan-tuan. So itu Dr. Said Rabballah Al-Buti disebut dalam kitabnya, bukan dalam kitabnya, dalam satu khutbahnya yang dipaparkan dalam sesawang beliau, dia kata apa tuan-tuan? 3 perkara yang ditanam oleh pihak penjajah untuk memporak-perandakan umat Islam. Yang pertama Qadiani, yang kedua Bahai, dan yang ketiga Al-Wahabiyah fi Jaziratul Arab. Wahabi ni tuan-tuan, dia bawa ajaran yang boleh membawa pecah belah dalam masyarakat. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tak pernah balah. Kita saling berlapang dada. Bahkan mungkin ada ketika-ketika orang-orang yang bermazhab Syafi'i sendiri mengambil pendapat daripada Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Jadi ini poin tuan-tuan yang sangat penting, yang setiap kita kena faham tuan-tuan. Kalau tak faham ni tuan-tuan, memang kita kena gulai dengan Pak Wahab tuan-tuan. Memang kena gulai tuan-tuan. Kena hormat perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat dia, untuk dia memasukkan pendapat dia masuk dalam kepala kita, dan pendapat kita langsung tak dihiraukan tuan-tuan. Sebenarnya jadi saya pernah membentang faham ahli sunnah di Jakim, dan hadir pengarah penerbitan Jakim, dan saya tunjukkan dalam slide berpuluh-puluh buku yang ditulis oleh Wahabi di Malaysia dan diedar dengan bebas di kedai-kedai seperti Jalan Tengku Abdul Rahman contohnya. Jadi dia pun datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, why not kita sama-sama bekerjasama untuk membenteras buku-buku Wahabi di Malaysia? Sila. Saya memang tunggu sangat. Kalau you nak, saya akan memberi sokongan dan kerjasama apa juga. Tapi takat tu je. Habis, lepas tu apa pun tak ada. Jadi tuan-tuan, ini masalah kita. Brunei is the best. Banyak orang-orang yang menjual buku ke Brunei macam nak bankrupt. Kenapa? Kerana buku yang masuk di Brunei, dia masuk di kawasan yang duduk untuk dicek satu persatu berbulan-bulan lamanya. Yang orang sini tunggu payment tak sampai-sampai. Rupanya banyak buku Wahab semua reject. Brunei is the best. Malaysia dalam hal ini saya katakan terus terang worse. Saya dengar di Indonesia ada orang bila malam dia tak menutup aurat. Dia pakai seluar pendek, pakai seluar ketat, tak nampak lutut, nampak paha, mengaji agama. Dia kata, apa pasal Pak? Kok bisa begini? Pakai celana kontat. Ini kan haram, keluar kepala lototnya. Enggak haram, enggak apa-apa. Di dalam Quran dibilang wallailu libasa, malam itu pakaian, dia bilang. Jadi sudah ada malam, sudah ada pakaian, mau buka enggak apa-apaan katanya. Aduh. Ini musibah.